Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada malam ni untuk kita membicarakan topik hari ini berkaitan dengan topik sentence dan supporting detail. Jadi apa khabar semua? Kita ada berapa orang hari ni? Silah suara saya. Kita ada 55 orang hari ni yang telah masuk lah, masuk. Dan semua ni bagaimana yang telah mendaftar ada lebih kurang dalam hampir 90 orang lah, 90 orang. Okey. Jadi insyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini tentang penulisan akademik. Penulisan akademik yang akan menyentuh tentang perkara yang basic lah, perkara yang basic iaitu topik sentence dan supporting detail. So saya minta Ifan share sekali lagi bahan yang telah diberikan untuk mereka yang lewat. Okay. Yang diberikan itu mungkin ada nota yang lama sikit daripada apa yang saya sediakan ini, tapi tak adalah berubah banyak, adalah berubah ke yang sikit-sikit saja. Okey. Pada hari ini kita bincang tentang perkara yang asas dalam penulisan ilmiah ini, iaitu tentang bagaimana cara untuk kita menyusun topik dan juga untuk kita menyusun penulisan kita secara ilmiah. Okey. Jadi sebelum saya pergi lanjut, saya cerita sikit lah saya punya background. Saya menjadi pensyarah UKM sejak 2005, kira-kira dah 17 tahun lah saya di UKM. Pendidikan saya di Universiti Al-Azhar, master di UKM, PhD di UIA, dan pernah menjadi ketua editor kepada jurnal Al-Hikmah, dan sekarang menjadi pengurusi pusat kajian dakwah dan kepimpinan. Kena ada ramai kat sini kot yang pelajar UKM ataupun juga mungkin pelajar Fakulti Pengajian Islam. Pelajar UKM, kalau ada angkat tangan sikit, nak tengok pelajar UKM. Pelajar UKM. Okey. Okey, yang angkat tangan tu Aminah. Okey, dan juga saya telah pun menjadi ketua penyelidik kepada 15, sekurang-kurangnya 15 geran, lebih daripada 15 geran penyelidikan yang saya mohon sendiri. Maknanya bukan saya menumpang orang lain, saya mohon sendiri, yang setakat ini menilai ada yang dapat 40,000, ada yang dapat 10,000, ada yang dapat 5,000, ada yang dapat 90,000, 80,000, semua ni setakat ini sebanyak 500,000 semuanya yang telah terkumpul dan telah menerbitkan lebih daripada 30 artikel dalam jurnal yang terindeks. Sebanyak pengalaman saya dalam bila kita menulis ini, dia ada style dia, dia ada teknik dia yang menjadi apa kita kata, bila kita hantar anda punya penulisan itu kepada anda punya penyelia, kepada penyelia, so penyelia akan happy, akan rasa gembira. Saya pun sendiri telah pun menyelia lebih daripada 30 orang pelajar master dan PhD. PhD ada dalam 3 orang 4 orang, dan bila student memberi ataupun menghantar penulisan yang pertama kepada saya, dia ada kategori. Ada student yang hantar, kita rasa best tulisan dia ni.
Dan ada yang student yang hantar alamak, kan? Alamak itulah yang kita akan cuba bincangkan pada hari ini, ya. So, macam mana kita nak bagi penyelia bila dia tengok kita punya tulisan, kita punya artikel yang kita tulis ataupun proposal yang kita tulis tu, dia ada impression yang baik. Okay. Siapa di sini dalam masa yang sama ada pengalaman menghantar tulisan ke jurnal ditolak? Yang terima alhamdulillah. Siapa yang rasa dah ditolak? Mungkin boleh respon sikit. Bila hantar ditolak. Saya menjadi ketua editor untuk jurnal, kan, jurnal Al-Hikmah. Tulisan, bila saya baca tulisan orang hantar, bila orang hantar saya nampak tak kena lah, kan. Sebetulkan sikit, saya akan baca dia bukan dalam 5 minit, saya akan go through semua, kan. Oh, yang ni tak kena sana, banyak lah dia punya tak kena. So memang saya komen beberapa perkara yang dasar, hantar balik, so betulkan. Biasa gitulah, maknanya yang hantar 10, yang mungkin kena baiki banyak tu kadang 5, 6 kena baiki banyak. Yang baiki sikit tu maknanya tak ramai lah, tak ramai. Mungkin jurnal Hikmah ni jurnal yang mungkin selalu dihantar oleh pelajar, yang banyaklah begitu. Tapi kalau jurnal-jurnal yang established, kan, memang penulisan itu kadang-kadang tak impress bagi dia, disebabkan bukan disebabkan oleh apa nama ni, teknik. Kalau teknik tu salah, memang dia reject awal lah. Dan bagi kita dan bagi saya pada hari ini, supaya kita nak bincangkan bagaimana menyusun tulisan kita, artikel kita bagi jadi cantik, taklah sampai tahap profesor, tapi maknanya kalau dibaca tu ada something lah yang orang tak penat untuk membaca tulisan kita, dan tak menimbulkan banyak persoalan, sebab kita dah susun idea kita tu dengan baik, dengan baik. Itu sebagai mukadimah lah, sementara kita menanti kawan-kawan kita untuk masuk. So sekarang ni ada berapa orang? Ada 68 orang. Okey lah, kan. Mungkin ada yang tak hadir, yang dia kata dia nak apa nama ni, dia nak rakaman saja, adalah macam-macam, kan. So tak apa, kan. Bila kita menulis ini, saya nak bagi suatu dipanggil rangkanya. Rangka menulis satu artikel. Bila kita menulis satu artikel ini, penulisan itu bermula dengan tajuk, pendahuluan, ada sub-sub tajuk ini, dan ada kesimpulan. Semuanya mesti ada kaitan dan interrelate, berkaitan antara satu sama lain. Maksudnya kita tak mahu tajuk cakap benda lain, pendahuluan benda lain, subtajuk tak kena dengan artikel, dan kesimpulan lain daripada apa yang ditulis dalam pendahuluan. Ini memang masalah. So bila saya baca artikel, saya akan tengok artikel, tajuk, pendahuluan ni kata apa? Pendahuluan ni apa benda pendahuluan ni? Kan, kita nak tengok pendahuluan dia yang betul. Kemudian kita akan tengok kesimpulan apa? Kesimpulan lain. Jadi ini yang perlu untuk kita betulkan mindset kita bila kita menulis. Tajuk mesti sepadan dengan pendahuluan. Pendahuluan tu susun sub-sub tajuk yang sesuai supaya kita dapat menyusun idea tu dengan baik, kan. InsyaAllah. Okay, boleh ya? Okey. So masalah yang besar yang saya telah edarkan dalam iklan-iklan yang diberikan, yang disebarkan oleh Irfan dan juga oleh kawan-kawan yang lain, ialah apabila penulisan itu bercelaru. So kenapa bercelaru?
Hari ini kita akan perkenalkan dengan satu istilah dipanggil dengan topic sentence. Topic sentence dan supporting details. Topic sentence ni, siapa biasa dengar? Siapa biasa tahu tentang topic sentence ni? Angkat tangan sikit, siapa biasa dengar tentang topic sentence ni? Topic sentence. Maksudnya, saya pernah ajar student degree. Korang tahu tak topic sentence ni? Tahu. Macam mana topic sentence ni kami belajar waktu belajar English. English Com, dia kata. English Com. Oh, korang belajar English Com, korang belajar topic sentence. Kalau tulis Melayu, tulis karangan, tulis apa, tak ada topic sentence. Oh, dia ingat bila belajar topic sentence ni untuk menulis karangan dalam bahasa Inggeris. Oh, salah. Mana-mana karangan dia mesti ada topic sentence. Sebab kerana dia belajar English Com dia ajar ada topic sentence, supporting detail. Bila menulis biasa jawapan periksa dalam soalan, dalam dalam jawapan periksa, tak ada. Ini maknanya dia tak apply ilmu yang dia belajar. Okey. Topik sentence ini apabila kita menulis, saya ambil satu contoh ni kan. Saya ambil satu contoh ni. Pembinaan merupakan industri yang berisiko tinggi untuk berlaku kemalangan dalam pekerjaan kerana persekitaran industri yang dinamik. Okay, ini dia panggil dengan topik sentence. Ayat yang pertama dalam satu-satu perenggan. Topik sentence. Ayat topik ini dalam satu-satu perenggan dia hanya satu ayat sahaja. Ayat topik. Satu ayat, satu perenggan, satu topik. Dengan kata lain, satu perenggan, satu idea. Tak boleh satu perenggan ada dua idea. Apatah lagi kalau 3, 4, 5, 6 idea dalam satu perenggan. Tak boleh. Tak boleh. Satu perenggan, satu idea. Nanti semak balik. Korang semak balik ayat-ayat yang dibuat dalam tesis ni. Dalam tesis korang bermula daripada pendahuluan. Mana ayat topik? Mana ayat topik? Ayat topik ni apa benda Ustaz? Ayat topik ni. Ayat topik ini ialah dia menjadi topik kepada perenggan berkenaan. Ini dia punya ayat mula dia. Manakala ayat yang seterusnya ni ayat yang mensyarahkan, ayat yang memperincikan kepada ayat topik ini. Tak boleh ayat ini pun ada ayat topik. Ayat topik ini maksudnya idea. Idea. Dalam satu-satu perenggan. So kita kena susun. So tengok apa yang saya maksudkan dengan ni kan. State the main idea of the paragraph and such as serve as the guides for the rest of the sentence in the paragraph. So dia menyatakan idea utama dalam perenggan berkenaan yang biasanya dia berada pada kedudukan yang pertama dalam perenggan itu. Kedudukan yang pertama dalam perenggan itu. Ini dipanggil dengan ayat topik. Okay. So ayat topik ini jangan banyak dalam satu perenggan. Cuma kita tengok bagaimana ayat yang kedua, tapak pembinaan yang berubah berdasarkan kepada struktur pembinaan dan kedudukan lokasinya menjadikan industri terdedah kepada berbagai risiko dan bahaya. Ini termasuklah kehendak dan keinginan manusia yang terbatas yang okay. Semua ni mensyarahkan tentang berisiko tinggi untuk berlaku kemalangan dalam pekerjaan. Jangan ni cerita berisiko tinggi, ini cerita tentang orang masuk hospital, ini cerita tentang COVID. Ini cerita tentang orang main game. Oh, tak boleh, tak boleh. Sangat tak boleh. Yang tak berkaitan tu kita sebelahkan, kita ketepikan. So, ini prinsip yang pertama yang kita kena faham dalam penulisan artikel. Okey. Cuba kita tengok artikel ni. Cuba kita baca apa yang kita faham. Tengok apa ada tak ayat topik dalam artikel ini. Kita tengok penyebaran penyakit COVID mudah berjangkit dan sangat mudah merebak dalam kalangan pelajar. Tambah dengan penemuan varian yang baru
menembusi di negara kita, hanya menyebabkan sekolah dan IPT sekolah terpaksa ditutup sementara bagi membendung wabak penyakit COVID-19. Itu sesi pelajaran harus melalui media teknologi. Kemudian golongan kurang berkemampuan untuk memiliki gadget tersebut digunakan sebagai alat bantu dengan wang zakat. Mesti zakat proaktif. Penyelesaian apa sebenarnya nak dicakap ni, kan? Itu yang penyelia pening kepala dengan tulisan kita. Bila kita hantar tulisan ni pergi ke jurnal, kan, ke jurnal, memang kena reject lah. Siapa kena reject? Sebab tak tahu apa benda yang nak cakap. Tak ada support dengan data, pandangan, dengan rujukan yang support kita punya idea. So ini kesalahan yang besar yang perlu diketahui oleh pelajar. Bukan sekadar pelajar lah, pensyarah pun mesti tahu. Kerana penulisan ilmiah ni dia ada tekniknya yang tersendiri. Sebab itu kenapa penyidikan, permohonan geran mudah direject antara sebab itulah, sebab satu idea banyak sangat. Jadi pembaca jadi keliru, jadi celaru, so dia malas nak baca, reject lah. Gitu dah. Okey. So siapa tadi? Okey, seterusnya dalam topik sentence ini, dalam satu-satu perenggan ni, dia contohkan dengan burger ni. Topik sentence, topi dia, support, dan akhir ujungnya ada concluding sentence, ada ayat penutup. Bila buat satu perenggan, jangan buat satu perenggan itu 2 ayat. No, 2 ayat. Jangan satu perenggan 2 ayat. Satu perenggan ni sekali-sekala kok bolehlah 2 ayat. Satu page A4 tu kalau anda mula tesis, kan, jangan satu page tu ada 3 perenggan. Jangan ada 3 perenggan. Sekali-sekala tak apalah, mungkin ada benda tu sedikit, misalnya di hujung, tu okey. Tapi kalau ni 3, oh itu satu benda yang menggambarkan bahawa kita tidak menghuraikan satu-satu topik itu dengan baik. Itu tanda. Bacalah ini. Ya kan? First impression kalau saya lah menjadi pemeriksa, ini tak kena ni sebab kan, sebab dia tak susun. Jadi satu perenggan jangan 2 ayat. Itu salah. Salah dari sudut apa? Dia taklah salah dari sudut tata bahasa lah. Tapi salah dari sudut sistem penulisan dalam akademik, ada topik center dan supporting detail. Satu ayat, perenggan ayat topik, kemudian ada 2 sekurang-kurangnya yang menjelaskan topik berkenaan dan mungkin ada kepada penutup kepada ayat topik berkenaan. So sekurang-kurangnya 3 ayat. Dan 3 ayat itu pula jangan ayat pendek. Kan? Ayat pendek. Contohnya kan chatbot. So sebenarnya korang biasa dengar tak chatbot? Chatbot ni kalau kat website kan kat bawah tu ada yang assistant kan, yang tolong bantu. Kalau pergi website Selcom masalahnya, website apa ni kan kat bawah tu ada tukang bantu. Dipanggil dengan robot lah, robot. So sistem tu antara dinamakan chatbot. So bila kita menulis, chatbot adalah satu sistem. Titik. Apa benda? Nah, tak boleh ayat pendek. Walaupun betul ayat tu chatbot adalah satu sistem AI, artificial intelligence. Tak cukup. So dia kena ayat yang panjang. Macam tadilah. Macam kita sebutkan tadi, ayat panjang. Dia mesti ayat panjang. Merupakan dasar yang berisiko tinggi untuk berlaku kemalangan dalam pekerjaan kerana persekitan dasar yang dinamik. Kan? Jadi ini ayat yang sempurna dan ada sebab akibat, ada penjelasan. Kan? Boleh ya? Ini penting ni. Kan? Supaya bila kita menulis, ada ayat penjelasan yang panjang. Yang panjang. Dan kalau selalu yang saya nampak salah ni saya akan sentuh nanti ialah dia tulis ini kerana.
Ini kerana. Ini kerana ni, dia tak boleh jadi letak tengah-tengah tau. Ini kerana ni. Ini kerana ni, dia dalam bahasa Melayu, dia kena letak di mana ya? Dia kena, dia berada di tengah-tengah, bukan di awal. Di tengah-tengah dan bukan di awal. Contohnya kan, ini kerana kita memberikan alasan, kita memberikan sebab. So kita sambungkan je di antara ayat sebelum ni dengan kerana selepas itu. Tak payahlah kita letak apa lagi ini kerana. Tak payah kita letak. Kita cuba elakkan, nanti saya akan sentuh nanti dalam apa nama ni, dalam penjelasan seterusnya. Tak? Okey. So dia kena ayat tu mesti panjang. Yang ni panjang dah, okey, panjang dah ni. Tapi masalahnya yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni dia tak berkait dengan, dia tak memperincikan ayat yang pertama. Itu masalah dia. Kan? Ini masalah dalam artikel ini. So benda tu yang dilihat oleh pembaca. Okey. Strukturnya begini kan. Strukturnya bila kita menulis, dia apa kita panggil satu subtopik ni kan, satu subtopik ada katakan 4 perenggan, katakanlah 4 perenggan. 4 perenggan. So di atas ni ada satu ayat topik lah. Di atas ni satu topik, subtopik. Konsep kemerdekaan dalam sejarah Melayu contohnya kan. Konsep kemerdekaan dalam korpus Melayu contohlah, contoh. Ada 4 perenggan dalam subtopik ini. So kita kena perhati dalam perenggan yang pertama, perenggan yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu dia ada flow tak? Ada flow ke tak ada flow? Okey. So benda ni yang kita kena susun. Benda kena susun. Tengok ada flow ke tak ada flow. Kalau flow, itu yang menjadikan tulisan kita tu cantik. Orang baca seronok nak baca. Kalau tak, pening kepala nak baca. Kan? Pening kepala nak baca. So seronok nak baca. Okey. So flow je macam mana? Kan? Ingat tak orang biasa dengar speed reading, biasa dengar tak speed reading, baca laju ni, baca laju ni orang bukan baca semua tau. Orang bila speed reading dia tak baca semua konten tu dia baca. Ni ada siapa, Harun Ali, topik matan ke, dia bukan matan, dia jadi ayat, dia jadi topik kepada perenggan berkenaan. Nak kata matan pun boleh lah kan, boleh, tapi it's not matan actually. Okey, so orang akan baca, dia akan baca tajuk, kemudian dia akan baca ayat topik, dia tak baca semua. Itu orang buat speed reading, akan baca ayat pertama daripada perenggan dan seterusnya dia akan baca. So maksudnya dia baca ayat perenggan yang pertama tu, kalau dia nak, maknanya bila baca dia dah faham apa benda yang dimasukkan. Tak perlulah nak baca detail sebab dia dah gambarkan apa yang nak dibaca. Kemudian perenggan yang kedua apa dia, yang ketiga yang kedua. So dia akan baca tajuk, dia akan baca subtajuk, dia akan baca perenggan ayat yang pertama daripada setiap perenggan. Pertama. Okey. So screening, itu orang buat speed reading. Kita ni bila kita menulis, kita nak bagi tahu idea kita kepada orang. Bila kita nak bagi tahu idea kita kepada orang, so idea kita tu boleh disusun. Kalau kita taruh semua dalam satu perenggan, 3 perenggan kita masuk semua, jadi orang malas nak baca sebab penat nak baca tulisan satu ni, apa benda ni? Ini kaitan, dia jadi penat. Penat bukan sebab konten, tapi penat disebabkan oleh pengolahan tu yang memenatkan seseorang. Okay? So ni struktur yang kita kena jelas, yang kita kena faham. Okay. So ringkasnya topik sentence ni lah topik, tajuk,
ataupun main idea, ataupun benda yang lah, benda yang kita nak cerita. Topic is who or what the paragraph is about. Nak cerita tentang apa ideanya tentang topik berkenaan, dan apa yang menarik minat. Contohnya tentang Bukit Tinggi, tentang Malaysia. Siapa benda yang nak minat cerita tentang Malaysia? Apa itu konten dia? Dia punya main idea dia, topik apa benda, subjeknya. Yang kedua, apa kaitan dengan subjek berkenaan dan apa benda yang menarik untuk orang nak membaca lebih daripada itu. Okey. Sikit lagi ialah topik centers ni. Topik centers ni dia adalah pandangan. Dia bukanlah fakta. Fakta ni bolehlah juga. Tapi kalau semua ayat tu fakta belaka, jadi tak ada tesis lah. Tesis. So, dia tesisnya pandangan kita. Kita cuba buktikan pandangan kita itu, teori kita itu betul ke, salah ke, apa benda tu kita nak kena buktikan. Tapi kalau benda tu dah ada fakta, contoh Malaysia, Kuala Lumpur ibu negara Malaysia, apa kita nak cerita lagi? Apa kita nak apa tulis secara akademik, ini untuk budak-budak sekolah, peringkat bawah boleh Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia. So tapi kalau kita nak ni kan, kita nak mengaitkan Kuala Lumpur ni sebagai ibu negara Malaysia yang banyak dihuni oleh pendatang asing, kan adalah sikit, ataupun sering kali dipandang buruk, pandang lekeh oleh contohnya kan, ataupun maknanya kita mengaitkan Malaysia ini dengan sesuatu yang lebih lagi lah, bukan sekadar dari fakta asas je. Kalau fakta asas Malaysia adalah Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia, apa nak cerita? Tak ada lah. Tapi kalau nak cerita ibu negara Malaysia yang terbersih di Asia Tenggara, masa kita nak buktikan bagi yang terbersih itu, terbersih lah adalah pandangan kita, opinion. Express, dia biasanya express an opinion, dia menyatakan pandangan, bukan fakta. Contoh tadi ni contoh bagi pembinaan berkait industri yang berisiko tinggi untuk berlaku kemalangan dalam pekerjaan kerana persekitar industri yang dinamik. So banyaklah benda yang kita nak cerita daripada sini. Kita nak buktikan betul ke apa yang risiko macam mana. Tapi kalau kita cerita pembinaan merupakan industri yang wujud di Malaysia, tak ada benda yang menarik lah kan, menarik. So benda ni yang bila ada benda yang menarik ni baru kita nak tertarik untuk baca dengan lebih lanjut. So apa contohnya kan? Keberkesanan dakwah banyak bergantung kepada kemahiran insaniah yang ada dalam diri seseorang itu, kan? So betul ke apa kemahiran insaniah itu? Macam mana yang disebut sebagai sangat banyak bergantung tadi, kan? Contoh lain ialah kan, kaunselor Muslim di sekolah adalah pembimbing profesional yang membantu, yang boleh mengantu, yang dapat membantu mengurangkan salah laku pelajar. Contohlah kan. So betul ke dapat membantu mengurangkan salah laku ni? Betul ke? So itu yang kita nak support tadi, barulah timbulnya kan keperluan untuk kita membuat rujukan. Kalau cerita tentang apa nama ni, Albert Einstein adalah seorang pengasas teori graviti, contohlah kan, graviti. Dia fakta kan, fakta. Jadi dalam tesis kita, ayat yang pertama itu seharusnya jadi ayat yang ayat topik, opinion kita tentang satu-satu perkara. Mungkinlah selepas definisi kan ada orang letak definisi tentang apa, contohlah definisi, satu-satu definisi falsafah kan, falsafah daripada perkataan filosof dan fi ni adalah okey, itu kita benefici. Lepas tu apa yang kita nak cerita kan? Yang kita nak cerita ni, sebab tu kadang tak ada idea lah. Encik doktor, saya tak ada idea disebabkan tak ada benda apa yang kita nak kaitkan.
So bila kita kaitkan ni jadi ayat topik keberkesan dakwah banyak bergantung kepada kemisalan, maka kita nak ceritalah mana yang dimaksudkan keberkesanan itu, kan, ke mana insan ni apa yang diperlukan, berapa lama masa yang ditrainkan, apa yang dia telah buat. Banyaklah benda kita nak cerita. Kalau tak adalah benda nak cerita. Bila tak ada nak cerita, apa nak, itu yang duduk depan komputer tu, kan, siapa biasa duduk depan komputer sejam tengok tak ada apa-apa. Biasa tak? Duduk depan komputer menulis tesis, tengoklah ayat komputer, kan, dan tak tahu nak tulis apa, kan, sebab apa tak ada apa pun. Maknanya kita tak dapat nak mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okay. So the topic should be discussed along the paragraph, dan topik itu yang perlu dihuraikan, itu yang kita panggil dengan apa tadi, supporting details. Support detail, dia akan sokong dan dia akan berikan perincian. So ketika mana kita menulis, kita tulis, maka bila kita baca balik, ini macam tak kena je, ini tak kena ni, so kita susun. Perkara idea yang tak berkaitan, kita buang. Kalau kita buang, maknanya kita letak tempat lain dulu. Mungkin dia diperlukan tempat lain pula. Kita susun balik. Kita letakkan dalam Word sebelah, kita buat kat sebelah. Kemudian bila kita baca balik, ini tak kena ni, so kita ambil, kita letak balik. So ini kita panggil dengan topic sentence. Okey, jelas lah? Jelas. Ada siapa nak tanya? Kalau nak tanya, bagi tahu. Begitu saya boleh jelaskan. Okey. Seterusnya kan, ini contoh lah. Contoh yang kita nak masukkan tadi, masukkan rujukan. Rujukan ni nak support idea kita. Okey. Percampuran ni contohlah ayat ni saya buat kajian di Kelantan, terhadap Cina peranakan. Cina peranakan ni juga dikenali sebagai Cina kampung. Maksudnya mereka yang duduk di Kelantan, orang Cina duduk Kelantan tapi boleh berbahasa Kelantan dengan baik, dan mereka memang duduk lama dah, 300-400 tahun yang lalu datang duduk di sekitar sungai di negeri Kelantan. Okey. Ini saya buat ayat topik sentence. Dia kena panjang macam ini dah. Percampuran antara kaum Cina peranakan dengan orang Melayu Kelantan berjalan dengan baik dan harmonis sejak awal kedatangan mereka 3 abad yang lalu. Nampak ayat tu jelas, panjang, dan boleh untuk dihuraikan. Dihuraikan. Okay. Hal ini terbukti dengan kemampuan mereka yang boleh mengadaptasi adat dan budaya Melayu seperti pakaian serta boleh berbahasa Melayu slang Kelantan dengan baik, kan. Mungkin di sini perlu untuk diletakkan rujukan kat sini, ya. Tapi walau macam mana pun saya nak bagi tahu, korang ada tak, saya selalu jumpa juga pelajar-pelajar ni, kan, pelajar-pelajar ni dia ambil rujukan, dia letak sejak awal kedatangan 3 abad yang lalu, diubuhlah kat sini Syafi'i 2018, yang ini Ali 2021, yang ini semuanya diambil daripada orang. So mana yang kita punya, kan? Ini saya akan sentuh nanti dalam bahagian rujukan lah. Rujukan. So sini saya nak tunjukkan bahawa dia mesti ayat yang panjang, dan barulah kita boleh untuk nak support dengan rujukan, nak support kita punya idea kita itu dengan data, dengan pandangan orang lain, dengan hujah yang tertentu, dan kita panggil dengan kita support data ke apa ke. Sama juga dengan macam gini, kan. Ini tajuk pendahuluan, saya tak boleh buat kat sini lah. Perjuangan parti politik yang tertumpu kepada sesuatu agama dan bahasa sahaja boleh menjejaskan sokongan dalam pilihan raya. Kebiasaan politik mesti melibatkan kepentingan semua pihak termasuk masa pengenal agama. Panjanglah cerita tu. Okey. Kalau kita tengok di sini, kan, di sini ada pengurusan zakat, dalam ni pengurusan zakat, ni permohonan zakat, ni pengurusan zakat. So satu perenggan,
bercakap tentang pengurusan zakat. Jangan ni cerita tentang pengurusan zakat, ni cerita tentang lain, ni cerita tentang puasa, ni cerita tentang orang miskin. Satu, nak cerita orang miskin tak apa. Ya. Tapi perenggan lain jangan masuk campur kat sini. Sini topik dia pengurusan zakat. Berkesan, amat penting. Ini cerita begini, cerita topik lain, cerita berayat lain. So kita kena susun, ni panggil dengan menyusun idea dengan baik. Kalau tak susun, memang masalah lah. Make a claim, mini thesis statement. Thesis statement. Apa tujuan topik sentence ini? Topik sentence ini, ayat topik ini, kan, dia akan membuat satu dakwaan bagaikan thesis statement. Tesis kita, orang panggil tesis master ke PhD ke, is thesis. Thesis ni maksudnya kita akan mendakwa sesuatu perkara dan kita membuktikan perkara berkenaan betul ke ataupun salah ke dalam tulisan kita berdasarkan metodologi yang tertentu. Itu tesis. Tesis ni ialah kita mendakwa sesuatu, kita membuktikan. Itu tesis. Mini tesis ialah kenyataan yang ringkas, yang pendek, dan daripada kenyataan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, dia akan membentuk satu kenyataan yang besar. Sebab itu orang tanya, antara soalan favorite dalam Viva, ditanya apa tau? Ditanya, cuba awak jelaskan tesis awak ini yang awak dah buat selama 2 tahun, 4 tahun ke 5 tahun, cuba awak uraikan, jelaskan dalam masa 1 minit. Kan? Apa yang dia boleh cakap? Benda yang dia cakap itulah tesis. Kalau dia cakap, saya pun tak tahulah cik, memang kena pangkah lah di dalam Viva. Saya nak, dalam tesis saya ingin membuktikan bahawa orang Melayu di Kelantan ataupun orang Cina peranakan yang datang ke Kelantan, mereka boleh untuk berasimilasi dengan orang Melayu, tetapi asimilasi itu hanya berada pada tahap budaya tetapi bukan pada tahap agama. Itulah tesis. Kita buat kajian panjang, itu yang kita punya tesis. Kan? Orang tesis itulah bendanya. Yang kita katakan ringkasan daripada apa yang kita nak sampaikan. So, dalam benda yang penyataan yang besar tadi ada kecil. Itu dipanggil dengan mini thesis statement. Yang kita sebut tadi, ni kena faham apa yang dipanggil dengan thesis statement, mini thesis. Ni benda yang antara fundamental lah dalam penulisan akademik ni. Okay. So daripada kesimpulan besar yang kita buat tadi, orang Cina peranakan di Kelantan boleh bergaul dengan orang Melayu, berasimilasi dengan mereka pada tahap budaya tapi bukan pada tahap agama. Sebab itu tak ramai mereka yang memeluk Islam, tapi mereka memeluk Melayu. Memeluk Melayu, pakai baju Melayu, pakai kain batik, cakap macam orang Melayu tapi tak masuk agama Islam. Kenapa? Sebab asimilasi mereka sampai tahap itu sahaja, kan? So daripada situ penyataan yang besar tadi adalah pertanyaan kecil-kecil inilah yang panggil dengan mini thesis. Okay. Apa tujuan topic sentence? Explain what the paragraph will say. Unify the sentence of the paragraph. So dia akan menyatukan ayat-ayat dan paragraf disatukan. Dan relate paragraph the purpose of the paper. Ni yang saya masukkan tadi ni. Ni. Kan? Topic sentence nanti awak semua balik tengok, kalau balik maksudnya hari ni malam ni, tengok balik topik sentence ni apa benda, ni apa, yang ini panggilan kedua ni apa, yang ketiga ni apa, yang keempat ni apa, yang ni cerita lain, yang dalam ni cerita lain, ni cerita lain. Allah, kan, bukan penyelia pening, yang kita pun pening, kita pun pening. Okey. Okey. Seterusnya, kan, saya nak pergi apa lagi. So ni tadilah. So maknanya kita susun tajuk, artikel, pendahuluan, start,
subtajuk. Di bawah satu subtajuk ni adalah sekurang-kurangnya 2 perenggan tu paling kurang. Kalau satu perenggan, tengok macam mana lah. Tengok macam mana dia punya sesuainya, relevannya perenggan tu dengan subtajuk itu. Okey. Okey, seterusnya. Jelas jelas yang dimasukkan tadi dengan topik sentence. Okey. Seterusnya, bila kita ada topik sentence ini kan, ada ni, kita kena ada rujukan. Rujukan ini peranan dia ialah membuat sokongan terhadap topik sentence. Macam saya cari gambar batu dengan tangan. So topik sentence tu adalah ayat topik. So kita kena cari sokongan untuk nak support argument kita, nak support penghujahan kita. Nak support inilah yang kita perlu kepada rujukan. Rujukan tadi kan sebagai apa lagi, mengukuh. Kita kena support. Kita tak boleh biar satu-satu kenyataan yang heavy, yang strong, ataupun orang putih sebut strong statement. Strong statement ni satu dakwaan yang berat tanpa ada sokongan. Ahli akademik dia cukup allergic dengan perkara berkenaan. Contohnya dia kata orang Sabah ni miskin. Kan? Orang miskin. Betul ke orang Sabah ni miskin? Sejauh mana betulnya Sabah ni miskin? So dia kena support dia punya yang fakta, dia kena bagi fakta untuk mengukuhkan yang dia dakwa tadi Sabah merupakan negeri yang termiskin di Malaysia. So dia kena cari support. Siapa yang kata, siapa yang menyokong. Ni topik statement itu ataupun tesis statement tu kena ada sokongan dengan data. Menurut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia sekian. Itu kita dia dah bagi. Dan ini dikukuhkan dengan dapatan kajian oleh sekian. So barulah ada berperanan dia punya perenggan tadi. Jangan buat macam ni kan. Mula-mula ni menurut dah. Tak boleh. Kan? Menurut ni memanglah kita baca daripada orang, tapi kita buat kesimpulan dengan ayat kita sendiri. Kita kena buat kesimpulan macam itu. Kan? Apa kesimpulan kita? Kan? Parti politik kan? Dia kalau parti politik untuk satu-satu bangsa, dia memang masalah untuk nak mempengaruhi bangsa lain. Kan? Parti politik, parti PAS contohnya, parti Melayu, Islam, bila dia nak dapat undi daripada bangsa lain, China ke India ke, ataupun kaum Bumi Putera yang lain, so dia ada masalah. Sebab parti dia berasaskan kepada bangsa dan agama. Kalau parti berasaskan bangsa sahaja, agak kurang sikit sebab dia mungkin agama dia tak kuat, masalahnya dia fokus kepada bangsa. Tapi kalau parti yang tak ada apa-apa, contohnya parti berasaskan konsep keadilan, so dia boleh masuk semua. Tapi masalah juga bila masuk semua jadi cacah berbar juga. Kan? Kalau parti untuk satu bangsa sahaja, satu agama sahaja, dia boleh menyatukan orang agama itu, bangsa itu, tapi dia bermasalah untuk nak mendapat undi daripada parti lain. So itu kesimpulan yang kita buat. Kesimpulan yang kita buat tu tak ada masalah kalau kita tidak tidak mendapat tak ada sokongan mana-mana pihak pun lagi. Itu kesimpulan kita. Barulah kita datangkan dengan dengan rujukanlah menurut Ghani, baru kita support kita punya kesimpulan yang kita buat daripada tajuk. Kan? Baru kita support. Menurut Ghani, perjuangan parti politik tema ketika kepentingan politik kemungkinaan, baru support. Support daripada Ghani, support daripada orang itu, support daripada Ghani. Support ini dia akan support topik sentence yang kita buat. Itulah peranan rujukan. Bukan rujukan ini ambil menurut Ghani, menurut itu, menurut ini, menurut ini. Ini tesis engkau ke tesis orang lain. Kan? So tesis kita
buat satu ayat pernyataan, kemudian kita sokong, setuju ke tak setuju ke, tu cerita nombor dua lah. Ada yang mungkin setuju, ada yang tak setuju, tu nak macam mana kan. Mungkin setuju tu okey lah, kalau tak setuju pun okey juga kan. So bagaimana kita mengulas, tu bergantung kepada, tengoklah macam mana angle yang kita ambil. Okey. So akhirnya dia akan menjadi bukti terhadap satu-satu dakwaan ataupun menjadi evidence, bukti kepada satu-satu isu. Contohnya, dia kata tadi Sabah merupakan negeri yang termiskin di Malaysia. So kena datangkanlah bukti perangkaan, jabatan perangkaan kan, yang membuktikan bahawa pendapatan dia apa semua yang paling rendah sekali kat Malaysia. So dia kena nyatakan. Contohlah, saya ambil contoh Sabah. Ya, mungkin ada orang Sabah kat sini kan, minta maaf lah kan saya nak memburukkan tentang Sabah, tapi maksudnya kita kena bagi, kita kena bagi rujukan. Ini style KM lah, style begini. Strong statement should be supported. Contohnya kajian lalu mendapati perspektif orang Cina tentang Islam masih lagi negatif. Mungkin banyaklah 2000-an apa mungkin banyak. Boleh kita menggunakan style begini. Saya buat ni contohnya style begini. Lee buat style begini. Dalam masa yang sama, jangan semua buat begini. Jangan semua ni, Pu, Ong, Lu 2019. Ini Lee, Tan 2000-an, 2019. Semua kat belakang. Pasal tak kat belakang ni kan? Tulisan ni kat belakang. Tulisan ni kat belakang. Jangan semua macam itu. Kalau benda-benda yang bersifat fakta, benda-benda yang nak kata apa nama ni, boleh letak. Tapi kalau benda tu strong statement yang digunakan untuk membantu kita, ataupun kita nak berhujah ke, ataupun kita nak mengeluarkan hujah, kita jangan menurut Teo 2005 dan Lu 2021, persepsi ataupun pandangan masyarakat Cina Peranakan di Kelantan dilihat melalui penggunaan bla 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 bla. So kita menggunakan ni menurut, ataupun kita menggunakan cara ini menjelaskan. Kalau bahasa Inggeris pun sama juga. Siapa yang boleh bahasa Inggeris? Azuki Huzaiton 2016 explain, argue, states that, don't agree, ataupun reach to the conclusion. Macam-macam lah kita boleh. Jangan kita buat macam ini. Janganlah semua macam ni belaka, tak boleh kan. Maknanya tesis kita, penulisan tesis itu tak hidup. Dia tak hidup. So ada yang kena begini kan, kenapa yang ada begini, yang ni. Kalau kita nak berhujah dengan ni, hujah tu kuat, kita buat begini. Kalau benda tu tak berapa kuat sangat kan, ataupun banyak sangat, kita buat begini. Boleh buat begini dan boleh buat begini. So ringkasnya, kalau buat begini dia strong, maknanya kita menghuraikan lagi lah pandangan dia menurut perspektif dia. Ataupun dengan cara macam ni. Macam ni. Kalau banyaklah. Rezeki Huzaiton 2018, kemudian Ali 2020, kemudian lah. Okey je, tak masalah. Okey. Jadi kita kena faham bahawa penulisan akademik ni tak seperti mana penulisan dalam medsos. Penulisan dalam medsos. Penulisan dalam medsos ni dia ringkas, dia tak panjang, ringkas je. Ayatnya tak panjang, straight to the point. Dia perangkannya pendek. Kesimpulan awal, kesimpulan diletak di awal sekali selepas tajuk. Ini memang, dan perenggan-perenggan ni pun tak panjang, 2 ayat, 3 ayat paling panjang pun, dan penulisan ayat-ayat dia pendek-pendek. Sebab orang dalam medsos ni dia jenis memang orang digunakan untuk tak ada mikir, dia tak fikir panjang. Bila tulisan tesis, tulisan akademik, dia kena berfikir panjang, fikir tengok macam mana kan. Ayatnya tak panjang, straight to the point, perenggannya pendek-pendek kan. Dan biasanya dalam penulisan medsos ini, dia punya kesimpulan diletakkan dalam perenggan yang pertama. Dia macam menulis berita, menulis berita. Perenggan yang pertama, tak perlukan rujukan ilmiah, tak perlu angkat emosi, tak perlu. Dia perlu membangkitkan emosi, tak perlu rujukan. Tak perlu rujukan. Cerita pasal Sabah miskin, dia boleh cerita, contohlah kita habis Sarawak pula miskin, orang penan lah, orang begitulah. Dia tak perlu nak support akademik, mesti support kan. Dia mungkin pengalaman dia
kan, pengalaman dia pergi Sabah, pergi Sarawak, lama pengalaman dia. Kita tak samalah, tak sama penulisan itu. Dan tajuknya pun dia pada tajuk. Tajuk macam ni yang orang suka baca. Cara perempuan mencabar nafsu lelaki tanpa sedar. Dia punya apa nama ni kan. N pun lain, dia pun semua lain. Tengok dia punya tulis kan. Bagaimana cara terbaik memenangkan hati yang sedang kecewa. Ini tajuk-tajuk penulisan dalam blog, dalam WhatsApp. Ini orang sukalah. Kita perlu tak kepada tajuk yang begini. Kita perlu tajuk, tapi perlu tajuk ni bukan tajuk yang macam ini kan. Dia ada style dia lah. Dia ada tajuk, ada IV, ada DV, ada dependent, undependent, apa kaitan. Dia tak sangat bermain emosi, tapi mengajak untuk kita berfikir, mengkaji, mendalami dengan lebih baik. Sebab itu idea tulisan ni perlu diolah, disusun dengan baik. Boleh Jadi maknanya anda nanti bila tulis kan, cek balik anda punya bab satu tengok balik kan, yang punya bab satu ni perenggan ni berkait ada penggan ni. Kalau penggan ni tak berkait dengan penggan ni, dia tak berkait, dia tak ada flow, cek balik, cuba semak balik kan. Okey, saya nak beralih pula kepada cara membuat membuat pengenalan bab satu. Pengenalan bab satu, memperkenalkan tajuk secara keseluruhan. Saya banyak jugalah baca tesis kan. Benda masalah yang paling besar bila tesis ini ialah dia bagi tahu penulisan tak jelas. Penyataan masalah tak jelas. Itu banyak dikomplain lah. Penulisan masalah tak jelas. Okey. Bila penulisan masalah tak jelas, menyebabkan komen akan bertalu-talu lah. Komen akan bertalu-talu. Yang ni tak ada lagi dalam slide yang saya bagi kat korang lah. Nanti saya bagi. Lepas ni saya akan bagi yang ni. Iaitu program ataupun program pada bulan 7 itu hari. Saya hantar je. Kemudian yang ni saya akan bagi nanti. Okey. Apa tadi? Bila anda buat penulisan bab satu ni, kita dah faham dah tadi kan, mesti ada perenggan, dan perenggan tu mesti panjang. Yang kedua, perenggan tu mesti ada ayat topik. Okey, kita kena susun pula lagi. Susun apa pula? Doktor, kita kena susun perenggan yang pertama, pendahuluan, pengenalan ini mestilah memberikan gambaran tentang tajuk ini. Bab satu kan pendahuluan, pengenalan. Ada yang pengenalan kat sini, pengenalan kat sini. Ikutlah. Tapi yang penting bab satu pendahuluan dan pengenalan. Bahagian pengenalan ini kita perlu berapa page dalam bahagian pengenalan. Sebelum kita cerita tentang page ini, kita kena faham bahawa pengenalan ini mestilah memperkenalkan tajuk. Memperkenalkan tajuk. Kalau dalam kita bayangkan orang layman, orang biasa bila nak baca tesis itu, bila dia tengok tajuk, bila baca pengenalan tu membantu untuk dia fahamkan tajuk tu secara keseluruhannya. Dia bukan definisi. Kadang-kadang orang dalam pendahuluan dia letak definisi, bukan definisi kan. Ini cerita tentang dalam yang saya bagi ini ialah penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas. Sebab ada student saya dan pendidikan saya pun tentang penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas. So dia kena menceritakan fenomena yang berlaku. Bukan cerita definisi tentang satu-satu perkara, bukan definisi, tapi memperkenalkan. Dia pengenalan, memperkenalkan, bukan mendefinisi. Definisi ni cerita dalam bab 2 nanti. Itu definisi. Kan? Tentang siapakah warga emas. Definisi warga emas. Tak ada tulis apa pendahuluan kat sini. Mungkin cerita dalam bab 2 nantilah. Kan? Okey. Mesti memperkenalkan tajuk secara keseluruhan.
Okey, dan memberikan gambaran besar tentang tajuk. Kalau tajuk ni tentang pola penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas di kalangan, agak-agak apa yang kita nak perkenalkan kalau dengan tajuk ni? Eh? Uh, uh, Okey, ni tadi ada bombastik kan. Pengenalan kita sentuh IV. Ya, kena sentuh. Dalam pengenalan mesti kena sentuh IV dan DV. SCDV. Bukan definisi, memperkenal nanti cubalah korang baca 2-3 tesis ni kan, dalam tajuk tu, dalam pengenalan tu dia dapat gambaran tak tentang tajuk. Janganlah tajuk cerita tentang media sosial dalam kalangan warga emas, kemudian kita cerita tentang, dalam pengenalan ni cerita tentang warga emas sahaja. Warga emas, orang tua, orang emas sakit, warga emas ni masalah apa, kemurungan ditinggalkan oleh anak, warga emas ni usia dia dah meningkat, warga emas tu begini, tu begini, tu begini. Tak ada nak cerita pun tentang apa, tentang media sosial, penggunaan media sosial, trend pada penggunaan sosial kat Malaysia kan. Kena cerita tentang trend penggunaan media sosial kat Malaysia dah meningkat ke tak meningkat. So benda ni yang kena susun tadi, yang saya sebutkan tadi, kena susun. Perenggan yang pertama tentang apa, yang kedua tentang apa, yang ketiga tentang apa, yang keempat. Kena susun. Kalau tak susun ni, itu yang penat baca tesis ni. Minta maaf lah, bukan apa. Maksudnya penat. Sebab apa penat? Sebab dia tak susun. Jadi satu perenggan jangan banyak benda. Satu perenggan, pilih satu perenggan yang pertama kan, selepas tajuk ni. Perenggan yang pertama dalam ni tajuk tesis kan. Kemudian pengenalan dia, kita kena cerita mesti benda apa yang kita kena cerita, kita senaraikan benda apa yang kita kena cerita dalam tajuk ni. Yang pertama, penggunaan media sosial dekat Malaysia. Sebab kita bukan nak cerita kewalangan saja. Kewalangan ni mungkin sampelnya. Kita nak cerita kat Malaysia tentang bagaimana penggunaan media sosial dekat Malaysia. Malaysia telah banyak mengalami perubahan daripada dari sudut apa nama ni, perkembangan teknologi maklumat kan. Kemudian maaf, minum sekejap sekejap. Okay. So kita kena cerita apa tadi, apa yang berlaku di Malaysia kan, tentang trend penggunaan media sosial kat Malaysia. Bukan sekadar orang tua saja, secara umumnya kat Malaysia ni. Kena ceritalah sebagai latar belakang. Satu perenggan. Janganlah cerita satu perenggan tu masuk ke orang tua, orang muda, kanak-kanak. Kita nak cerita. Satu perenggan, kita nak cerita apa? Kita kena decide, kita nak cerita apa. Kemudian, kita nak cerita tentang penggunaan warga emas sahaja. Ceritalah penggunaan warga emas sahaja. Yang ketiga tentang apa? Malaysia nak jadi warga negara tua pada 2030. Cerita tentang itu sahaja. Susun 2, 3. Bila kita tengok balik, itu maksudnya bila dalam pengenalan ni kadang-kadang pelajar gagal nak memperkenalkan tu sebab apa? Sebab dia tak benar-benar memperkenalkan tajuk. Okey. Kan? So bila dia pergi kepada penyataan masalah lepas itu, mulalah bercelaru kat situ. Ada benda yang patut diletak dalam pendahuluan, dia pergi letak dalam penyataan masalah. Benda yang penyataan masalah, dia letak dalam pendahuluan. So, itu yang dia punya result dia tak jelas. Penyataan masalah tak jelas. Apatah lagi, setengah-setengah pelajar penyataan masalah sampai 10 page. Alamak, banyaknya. Tak perlu banyak. Kan? Pengenalan ni mungkin perlu banyak. Mungkin perlu banyak. Tapi taklah sampai 10 page. Kan? Bagi saya dalam 5 page pun dah cukup. 6 page pun dah cukup. Kan? Kalau 2 page tu macam sikit sangat. Tak, kita tak dapat nak memperkenalkan tajuk, menjelaskan latar belakang fenomena. Okay. So, barulah kita ikuti dengan penyataan masalah lebih kurang dalam 3 page, 4 page cukup. Jangan banyak sangat. Banyak kita masukkan dalam pengenalan. So, kita kena balance dari sudut itu. Cerita tentang bagaimana penyusunan penyataan masalah itu cerita masa lain lah. Cerita masa lain. Okay. Dalam, boleh ya, saya tengok siapa tadi yang menulis ni.
Polisi sekarang tak hasil lagi, tak bekerja separuh masa masing-masing. Okey, ni Syamlatul Sofia dia tulis apa nama ni? Hamid 2018. Ayat yang pertama ni, dalam ruang chat dalam ruang chat ni kan. Ayat yang pertama ni kita tak letak apa rujukan lagi, biar ayat tu bagaikan kesimpulan kita. Kesimpulan kita ni. Cuba tengok dalam ruang chat. Itu biar ayat kesimpulan daripada kita. Kemudian barulah kita nak sokong kesimpulan daripada kita tu dengan Hamid, dengan Salasiah ke dengan apa tu, itu punya perincian. Maksudnya itu teknik lah. Sekali-sekala tak apa kan? Dalam perenggan sekali-sekala tak apa. Tapi kalau banyak kali tu style kita menulis macam gitu, ni masalah. Sebab apa? Sebab kita tak mengeluarkan topic sentence. Kita tak mengeluarkan. So kita ambil orang punya. So kita tak nak orang punya. Kita nak kita punya. Dan kita nak jadikan orang tu menyokong kita. Tu dia punya prinsip dia. Boleh Okey. Jika pengenalan digabungkan dengan latar belakang, so dia beginilah, Nadirah ada dia ikut universiti lah. Ada universiti yang pengenalan dengan latar belakang satu disekalikan, dan ada yang mereka pengenalan pun ada, kemudian latar belakang pun ada. So masing-masing tengok universiti masing-masing lah. Saya nak kata gabung pun tak mesti, tak gabung pun tak mesti, tengok masing-masing cara universiti lah. Okey, satu perenggan ni Ni'am ni satu perenggan begini. Satu perenggan, kita ambil satu page tu kan, satu page tu seminimumnya satu page ada 2 perenggan. Satu page 2 perenggan. Kalau satu page 3 perenggan, satu page tu maknanya tu tak cantik. Sekali-sekala tak ngapa. Tapi kalau ini pendek-pendek tu tak bagus. Ukurannya begitulah. Satu page tu, satu page ni ada 2 perenggan. Maknanya kadang-kadang dia pakai masuk page yang seterusnya kan. Kalau 2 perenggan sambung daripada page yang sebelum, ada satu perenggan dan ada satu perenggan seterusnya sambung page lain, itu okey. Dengan kata lain, jangan 3 dalam satu perenggan, satu page itu 3 perenggan penuh. Ini satu perenggan penuh. Sebenarnya mungkin dalam satu perenggan tu 2 ayat. Ini 3 ayat, ini 2 ayat. Dia tak cantik satu perenggan. Kenapa tak cantik sebenarnya kan? Saya nak bagi tahu. Sebab it's not well explained. Dia tidak dihuraikan dengan baik. Itu je masalah dia. Dia tak dihuraikan dengan baik. Jadi kalau satu perenggan itu 2 ayat, nak hurai macam mana? Satu perenggan 3 ayat, nak hurai macam mana? Mungkin tak cukup. Kan? 3 perenggan ayat panjang, okey. Tapi kalau 3 ayat panjang dan satu perenggan, okey. Kan? Bolehlah terima. Tapi kalau 3 perenggan, 3 ayat lah pendek-pendek, 3 ayat pula. So dia tak dapat menghuraikan satu idea tu dengan baik, dan macam mana dia nak membukti, nak support. So dia kena support. Sebenarnya kalau kita ada support dengan rujukan, support dengan apa, dia akan banyak lah. So tak ada masalah sebenarnya. Cumanya masalah kita tak pandai dalam mengambil rujukan. That's the problem. Hafizah ada. Dia kata paling kurang berapa rujukan. Ini susahlah mau cakap. Mungkin ada sedikit, mungkin ada banyak, bergantung kepada isu yang nak dibangkitkan. Mungkin perlu sikit dan mungkin perlu banyak. Kalau menulis jurnal biasanya banyaklah. Biasanya banyak. So dia dah padat. Dia dah padat. Menulis tesis ni taklah sepadat jurnal. Okey. Boleh gitu ya, Hafizah Okey. So dalam ini yang kita masukkan tadi kan, yang saya sebut tadi, dia punya topik dipanggil dengan thesis statement. Thesis statement. Ni ya, thesis statement.
Thesis statement ni usually dia kata apa, appear at the conclusion of the introductory paragraph of a paper. It's offer a concise summary of the main point or claim of the essay, research paper, etc. Usually expressed in one sentence and the statement may be retrieved elsewhere. Okay. Ataupun kita faham, kita katakan bahawa matlamat kepada penulisan tesis berkenaan. So, mari kita tengok kan, mari kita tengok contoh ni kan. Penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas di Kuala Langat. So kita hurai tadi ya, dalam pengenalan tadilah, Kuala Langat, cerita tentang itu, cerita tentang ini. Oleh itu bagaimanakah penggunaan media sosial boleh mengurangkan masalah kesunyian dan kebosanan dalam kehidupan warga emas. Kan? Mungkin tajuk ni kan, masa tajuk ni dengan ni macam tak berapa ngam kan. Sebab apa tak ngam? Sebab tesis statement yang dibina tu tak bergantung kepada tajuk. So penyelia dia akan, ataupun pemeriksa tajuk, pasal apa dalam tesis statement ni ada berkaitan dengan masalah kesunyian ni, yang tajuknya pola penggunaan je kan. So dia punya result tesis bila masuk Viva, dia akan minta tajuk ni diubah, contohlah kan. Contoh sebab apa? Sebab ni penting untuk kita jelaskan tesis statement. Saya ambil korang kalau baca kan, baca artikel jurnal, artikel jurnal yang profesional lah, maksudnya yang kadang-kadang orang tulis mengikut dan itu memang tak ada. Bila artikel jurnal yang tinggi-tinggi lah kan. So bila kita baca dalam introduction ni, korang baca dalam introduction, this paper, the objective of this paper is to, contoh lah kan, this paper is intend to, this paper, the paper ini bertujuan untuk menguraikan, mengaitkan, membuktikan apa ke. So very concise, sangat tepat, padat, padu yang dihuraikan. Dia tak penat orang nak baca. So ada dia punya petunjuk-petunjuk seperti itu dalam penulisan ini. Sama juga dengan ini kan? Sama juga dengan apa tadi, dengan tesis statement. Tesis statement ni adalah ayat pernyataan untuk tesis kita. Tesis kita tentang apa? So dia akan apa nama ni? Biasanya ada dalam pernyataan masalah. Pernyataan masalah dia ada benda ni. Saya sebutkan juga supaya dia berkait dengan apa yang korang buatlah. Berkait dengan sama juga, termasuk juga dengan ni. Tahap literasi maklumat dalam kalangan remaja menjelang PRU 15. Sejauh manakah maklumat dalam persekitaran maya boleh memberi panduan kepada remaja kan, dalam memilih pemimpin sewaktu PRU ke-15. Ini dibuat dalam bentuk apa nama ni kan. Jadi tesis ni bertujuan untuk mengkaji, apa nama ni, sejauh manakah maklumat dalam persekitaran maya, begitulah. Jadi dia olah lah dalam bentuk yang itu. Dipanggil dengan tesis statement. Okey. Statement strong tak strong, dia akan menjawab persoalan. Kemudian dia akan adalah sowat, ujian, bagaimana, apakah ujian yang dibuat. Itu dia akan kita akan berkait ketika mana kita menulis pernyataan masalah. Saya tak uraikan banyak pernyataan masalah, mungkin masa lain kita sentuh tentang penulisan pernyataan masalah. Okey, selesai yang tu. Saya akan pergi kepada seterusnya tentang kesalahan-kesalahan yang selalu berlaku dalam penulisan tesis. Clear ya? Tadi saya dah sebutkan tentang apa tadi, tentang tesis, tentang topic center, supporting details. Saya sebutkan tentang apa nama ni, tesis ni, sebab ada many tesis, ada satu perenggan, satu idea, kita susun kan, satu perenggan ni mesti ada lebih daripada 3 ayat yang panjang. Kalau kita susun tu maksudnya satu page tu kurang-kurangnya ada 2 perenggan.
Jangan banyak idea dalam satu perenggan. So itu apa yang saya cuba minta korang baca balik tesis korang, di manakah tesis, di manakah ni, supaya kita tahu disusun dengan baik. Okay. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada kesalahan-kesalahan biasa yang berlaku dalam penulisan tesis. Yang pertama, oleh itu, justru. Dia tulis oleh itu justru ni dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dalam satu perenggan. Ini tak betul cara begini. Kerana apa? Kerana oleh itu ini kan, ialah, siapa tahu? Siapa boleh huraikan? Oleh itu ni ayat apa? Siapa nak komen sikit? Oleh itu ni ayat apa? Kenapa dia salah dalam ni? Dalam ni. Kenapa saya cakap dia tak betul? Saya boleh komen sikit. Tulis ke ataupun nak cakap pun boleh. Siapa boleh komen? Ya, Farus. Dia conclusion. Dia conclusion. So conclusion ni sepatutnya dia menghuraikan lagi. Ramai isteri bekerja untuk membantu suami dari segi kewangan disebabkan kos sara yang meningkat. So kena huraikan. Apa yang kita kena huraikan? Kan? Statistik suami isteri yang bekerja. Apa nama ni, data yang berkaitan, pandangan yang berkaitan. Barulah dalam di hujung perenggan oleh itu justru. Oh betul. Ini banyak juga saya jumpa. Kenapa jadi begini? Sebab doktor tak ada idea dah, doktor. Kan? Tak ada idea dah. So oleh itulah jadi mangsanya dan diletakkan dalam perenggan dalam ayat yang kedua dalam perenggan. So elakkan. Yang kedua, ini kerana, ini saya dah sentuh tadi, ini kerana. So elakkan ini kerana, sebab penggunaan ini kerana ni dia di tengah-tengah, bukan di awal ayat begini. Ini ayat Melayu. Kalau tukar bahasa Inggeris, this is because, langsung fail bahasa Inggeris. Ini betul-betul Menglish, Malay English, memang betul-betul Malay English. So letakkan kerana ini bukan di awal ayat tapi di tengah-tengah. Adjustlah ayat tadi. Macam mana nak adjust? Adjustlah ayat supaya biar kerana itu jadi tengah-tengah, bukan kerana itu di awal ayat. Boleh ya? This is because. Kerana ini kerana tak sesuai di awal ayat. Okey. Yang ketiga, nanti korang buat search dalam find tu kan, dalam find tu search ini kerana, ada tak banyak ke sikit ini kerana. Dan kalau ada ini kerana, mesti ubah ayat tu supaya jangan ada ini kerana. Bagi dia tengah-tengah. Yang ketiga adalah dengan ialah. Ada yang perlu kepada adalah dan ada yang perlu kepada ialah. Kan? Ialah dan adalah ni orang Melayu lebih kurang je dah. Tapi sebenarnya ada beza. Ada beza di antara ialah dengan adalah. Ialah ni dia nak, biasanya dia bersifat definisi. Kereta ialah kenderaan yang digunakan. Ialah. Tapi kalau adalah ni dia menceritakan tentang perihal kereta. Contohnya lah. Kan? Ini beza adalah dengan, kadang jangan tertukar adalah dengan ialah. Kita ni walaupun orang Melayu, taklah kemungkinan ada orang bukan Melayu kat sini, tapi rata-rata yang saya tengok orang Melayu lah. Nah, kadang-kadang penggunaan ini kita fail dalam penggunaan adalah dengan ialah. Contohlah kat mamalia ialah sebab dia definisi. Ialah haiwan yang berdarah sejuk. Kalau adalah bungkusan yang diterima oleh kakak tadi adalah daripada Tuhannya, daripada tunangnya. Tuhan kan. Kewasi ialah, maksudnya dia define, biasanya dia define. Okey. Kemudian ini pun selalu juga. Dia tulis sangat penting. Media baru merupakan media komunikasi yang sangat penting dalam masyarakat. So kita elakkan daripada menulis is important. No. Kita tak tulis
sangat penting, tetapi kita huraikan bagaimana yang dimaksudkan dengan sangat penting itu. Contoh kan, media baru telah mengubah struktur dan gaya hidup dan gaya komunikasi dalam masyarakat moden pada hari ini. So, pentinglah tu. Peranannya sangat penting. So, kita tak tulis media baru bukan media komunikasi yang sangat penting dalam masyarakat. Apa benda yang sangat penting? So, kita elakkan daripada ayat begini dengan kita cara menghuraikan yang masuk sangat penting tu apa dia. Okey. Seterusnya ialah di dalam. Dia ada beza tau penggunaan di dalam. Nanti korang cuba search juga tadi dalam tesis penggunaan di dalam dengan dalam. Betul tak di, betul tak di dalam, betul tak dalam. Apa beza ni tau? Apa beza? Apa beza? Kan? Di ni menunjukkan tempat. Pelajar sedang berkumpul di perpustakaan. Menunjukkan tempat. Dalam beberapa kelas. Di dalam menunjukkan tempat yang boleh dilihat secara fizikal. Di dalam store. Dalam Islam, dia tak sebut di dalam Islam. Salah lagi lah. Di Islam lagi lah. Salah. Di dalam Islam tak boleh di dalam sebab benda yang tak nampak. Kan? Tapi kalau benda nampak di dalam beg, nampak. Di, maknanya tempat. Jadi ini sikit-sikit beza lah sebenarnya. Penting sebenarnya walaupun benda tu tak nampak, ni tak mengubah banyak, tapi kesalahan yang berkaitan dengan struktur lidah Melayu. Struktur lidah Melayu. So kita menulis ni bukan menulis mengikut lidah Melayu, tetapi menulis penulisan akademik yang tepat. Antara kesalahan yang bersifat akademik ialah ini, dengan adanya buku panduan ini. Kalau di tata bahasa ni, nya ni mesti merujuk kepada orang yang sebelum ini. Betul kan? Ni mesti merujuk kepada orang yang sebelum ini. Dengan adanya nya itu apa? Kan? Kalau buangnya terus ke apa? Dengan buku panduan ini, kan selesai. Ni adanya lah penyanya. Kan? Kalau nya, kan? Nya tu merujuk kepada siapa? Mesti merujuk kepada siapa? Kalau bahasa Arab dia panggil dhamir. Merujuk kepada siapa? So buang dengan adanya. Dengan buku panduan ni, setiap pesakit boleh menggunakan masa mereka ketika di ward masing-masing untuk menambah ilmu, kan? Dan seterusnya lah. Okay. Capailah dengan adanya. Biasanya adalah orang yang ajar benda adanya, kan? Okey, ini satu jugalah. Kata kerja transitif dan tak transitif. Ada yang perlu kepada awalan, melompat dengan lompat. Monyet melompat ke atas bumbung. Monyet lompat ke atas bumbung. Ini salah lompat sebab ni monyet melompat. Ada yang perlu awalan dan ada yang tak perlu awalan. Ini kena study sikit lah. Sebab banyak cerita ni kan. Ada yang transitif, tak transitif. Ada yang boleh berdiri sendiri. Saya makan nasi. Dia tak sebut saya memakan nasi. Kan? Saya makan nasi. Dia bukan saya, apa nama ni, saya naik. Saya menaikkan air. Okay. So ada yang perlu saya naik. Ada yang perlu saya menaikkan. Ada yang lompat. Saya lompat. Saya lompat ni, itu adalah kata-kata cakap biasa. Kan? Saya melompat, maknanya itu lain. Itu maknanya penggunaan yang betul lah, saya melompat. Tapi kalau saya lompat, itu cakap harian boleh lah. Kan? Ni nota ni yang saya dah bagi dah. Saya dah bagi dah. Cuma nota yang terkini, yang terkini ni saya ubah sikit-sikit je kan. Tapi nota ni ada dalam nota yang cuba lihat dalam grup ada. Menggunakan laras bahasa ceramah. Ini pun satu jugalah kepada penceramah-penceramah. Ada yang jenis style penceramah ni. Dia memang suka berceramah. Suka berucap. Lalu dia menggunakan ayat ucapan. Contohnya apa? Apabila kita berbicara mengenai pembelajaran Al-Quran, ini ayat bercakap, ayat ayat memberikan ucapan, ayat ceramah. So dia kena ubah. Struktur ni kena ubah. Dia tak boleh guna ayat apabila kita berbicara.
dia kena ubah struktur ni. Melainkan kalau kita menulis teks ucapan, itu ya, itu lain cerita. Lain cerita. Okay. Kemudian baru dengan baharu. Baru saja berlalu, just now. Bila menunjukkan masa, kan, dia baru. Kalau ni dia baharu, new, dia akan baharu. Baharu, new. Kalau baru, now. Kalau yang dua ni macam mana? Saya baru saja masuk kelas. Saya baru saja masuk kelas. Macam mana yang betul? Siapa nak bagi pandangan? Saya baru masuk kelas ke saya baru saja masuk kelas? Mana betul? Saya baru masuk kelas. Saya baru masuk kelas. Saya baru. Sofia, kenapa baharu? Sebab betul-betul baru. Salah. Bukan. Kalau baharu dia adalah tulis new. Kalau dalam bahasa Inggeris, boleh tak new? Saya baru saja masuk kelas. No. Kalau baru, kalau menunjukkan masa, dia panggil dengan now, just now, dia guna baru. Saya baru masuk kelas. Saya baru di sini. I'm new here. Kan? Jadi, apa nama ni? Kalau menunjukkan masa, kan, dia akan baru. Kalau new, itu kita gunakan baharu. Okay. Itu sikit-sikit bezalah. Sikit-sikit beza. Ni mungkin apa nama ni beza, tapi kalau mudahnya, kalau boleh ditukar baharu itu dengan new, maka baharu. Kalau tak boleh tukar, biasanya baru. Gitulah, mudah faham. Baharu bukan terkini tak terkini. Baharu ini dia boleh diterjemahkan dengan bahasa Inggeris new. Itu baharulah dia. Ciptaan baharu, new invention, itu new. Kalau masa baru, betul, masa baru. Okay, itu sikit sebanyaklah kan. Yang apa nama ni, I'm just new here. Okeylah, adjektif. Kemudian antara dengan di antara, bukan belasah ada antara, ada di antara. So kesalahan-kesalahan yang perlu diperbetulkan. Okey. Dalam nota saya dah bagi apa nama ni, apa dipanggil, saya dah bagi beberapa contoh. Contoh apa nama ni, ayat penyambung. Cuba korang tengok dalam kan. Sebelum masa saya sambung PhD dulu, saya tulis bahasa Inggeris tau. Bila saya tulis bahasa Inggeris, ayat penyambung ni saya letak dekat tepi saya punya laptop. Tapi dalam bahasa Inggeris lah, bahasa Inggeris. Ini saya bagi dalam bahasa Melayu. Ini saya bagi dalam bahasa Melayu. Cuba tengok dalam apa nama ni, dalam grup saya dah bagi ayat penyambung yang best. Penyambung yang best. Pendek kata, ayat penyambung best. Implikasi justru, jadi kita tahu justru je. Kan? Justru je melambat-lambat dalam tesis dia. Kenapa tidak jadi? Kan? Keadaan ini, kesudahannya, kemungkinan besar. Kan? Maknanya banyak contoh, banyak benda yang kita boleh gunakan dalam penulisan kita. Conjunction ini yang menyerikan penulisan kita. Manakala sebaliknya, kan? Kalau tulisan itu contohnya selain itu jangan dalam perenggan yang sama. Selain itu ni, kita buat perenggan yang seterusnya. Janganlah perenggan yang sama selain itu. Itu tak kena. Kan? Sebab selain itulah adalah new idea, second idea. Di second idea, jangan kita campur dengan idea yang lain. Melainkan kalau dah memang sikit, tak ada penjelasan tu lain cerita lah. Kan? Jadi basically, selain itu ni, maknanya
apa nama ni, dia adalah idea yang kedua. Gunakan apa nama ni, sungguh pun demikian, manakala ataupun jelas sebaliknya. Kalau bahasa Inggeris benda ni dia nampak jelas, dia nampak jelas. In opposite apa benda kan, boleh gunakan ayat-ayat dalam bahasa Inggeris pun sama, dalam bahasa Melayu pun sama, ada dia punya ayat-ayat conjunction, kata penghubung yang boleh digunakan untuk menyerikan tulisan. Selain itu juga, selain itu lagi, ya kan, kata siapa Ma kan. So banyaklah, banyak yang kita cubalah study sikit kan, selaras dengan itu, sejajar dengan itu, jelaslah bahawa maksud kita banyak menggunakan conjunction ini yang akan menyerikan dan menyedapkan tulisan kita. Okey. Okay. Kesalahan yang sering dilakukan oleh, kita tengok ni kan. Sekejap, saya buka ni. Okey, kesalahan yang sering dilakukan, okey. Contohnya kan, dilema isteri berkerjaya, oleh itu. Saya ada tulis apa kat sini ya? Saya ada tulis, saya ada komen kat situ. Pada zaman kini ramai isteri bekerja untuk bantu suami dari segi kewangan disebabkan kos sara hidup yang semakin meningkat. Okey, nombor satu saya komen apa? Ayat topik. Ayat ni ayat topik tapi tidak dihuraikan dengan baik oleh ayat seterusnya. Kenapa? Ayat kedua dah oleh itu. Oleh itu. Kemudian ini kerana. Hal yang ini bukan kerana, lagilah teruk. Hal ini bukan kerana, lagilah teruk. Okey, elakkan begitulah. Ini pun satu juga. Tanggungjawab sebagai isteri serta dan ibu. Isteri dan ibu di rumah. Selain itu berlakunya dilema. Ini ayat cakap. Ini saya dah potong. Selain itu berlaku dilema dalam kalangan wanita berkerjaya. Bukan di kalangan, dalam kalangan berjaya. Di tempat kerja, bukan di dalam tempat kerja. Di dalam ni macam dalam cawan. Tempat kerja ni bukan cawan. Di dalam tu maknanya benda yang kita nampak macam dalam cawan. Begitu. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya cuba kongsikan dengan anda pada hari ini. Apa nama ni? Harap membantu anda untuk menyiapkan tesis dan menyerikan tesis. Sebab itu bagi saya penulisan akademik ini dia ada teknik dia kan. Ini teknik yang bagi saya fundamental, asas lah teknik ini, dan harap dapat membantu anda. Okey. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Okey. Banyak ilmu baru. Baru. Okey, yang penting bagi saya kan, yang penting bagi saya ialah apa nama, disusun idea itu dengan baik. Yang penting bagi saya disusun idea itu dengan baik. Kemudian walaupun nampak benda ni simple je lah kan, nampak macam kita tak tahu menulis. Doktor mengajar menulis antara D di dalam dengan D. Tapi realitinya kan, nanti cubalah tengok. Cubalah tengok dalam apa, sebuah search nanti, tengok dalam search tu nanti penggunaan kita betul ke tak betul, salah ke tak salah. Selain daripada tentang topik center tadi, cubalah tengok yang begitu. Okey. Siti, ayat yang sesuai untuk buat kesimpulan. Macam mana ya kesimpulan ya? Dia kesimpulan ni taklah mesti setiap daripada perenggan itu mesti ada tajuk, mesti ada ayat yang menggambarkan kesimpulan.
Tak mestilah ayat yang mesti oleh itu, oleh yang demikian, tak semestinya. Tapi yang penting penjelasan daripada daripada topik center tu jelas. Okey. Kalau ayat kesimpulan ini uh, dalam satu bab, dia ada kesimpulan. Kesimpulan ni kalau kesimpulan dalam bab satu, dalam bab dua lah contohnya, kita boleh ringkaskan semula dalam satu dua perenggan sahaja daripada apa yang kita dah cerita yang lalu. Tapi kalau kesimpulan ni dalam tesis, dalam artikel jurnal, kalau kita hantar dia tak sama. Artikel jurnal ni mesti ada bincang ke arah macam implikasi penulisan ni kepada penulisan yang lain, kan? Dia tak simply kita summary-kan saja, kan? So apa implikasi penulisan ni kepada penulisan yang lain, contohnya apa idea-idea baru yang boleh kita ketengahkan, kemudian yang kita kaitkan dengan tajuk, macam tu dia punya konsep itulah dalam penulisan artikel. Jadi saya harap korang bila baca artikel yang jurnal-jurnal yang Scopus, yang tinggi-tinggi ni kan, cuba tengok macam mana dia membuat kesimpulan. So, dia kena, saya pun masih lagi belajar, saya pun tak berapa pandai juga kan. Tapi kita tengok apa yang ditulis kesimpulan tu dengan apa benda yang ditulis. Kita cuba perhatikan, ditulis dengan pendahuluan dengan tajuk. So memberi idea. Tapi kalau tanya saya kan, dia bukan sekadar meringkaskan semula, it's not summary, tetapi dia cuba nak melihat artikel itu, penulisan itu lebih luas lagi, dengan lebih jauh lagi. Gitulah. Okeylah. Terima kasih kepada semua, Pak Adil, Zita, bagaimana pastikan link daripada satu perenggan yang betul flow-nya, sebab kesimpulan topik yang perenggankan. Jadi banyaklah ayat kesimpulan. Dia tak semestinya buat kesimpulan justru ataupun oleh itu ringkasnya, tak semestinya begitu. Dia penjelasan habis. Kemudian nextnya itu dia macam ada kaitan tau. Dia macam ada kaitan. Contohnya perenggan yang pertama kita cerita tentang perkembangan, saya ambil contoh tadi lah, cerita tentang penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas kan. Mula-mula kita cerita perkembangan internet ini, perkembangan internet ataupun perkembangan media baru, perkembangan media baru di Malaysia kan. Kemudian perkembangan media baru ini telah pun dalam perenggan seri yang kedua tu, dia macam kita nak kaitkan perenggan yang pertama dengan perenggan yang kedua. Kita cuba nak link kan. Kalau cerita tentang perenggan yang pertama, cerita tentang perkembangan media baru kat Malaysia dan naik, cerita perenggan yang kedua kita cerita apa? Perkembangan media baru yang sangat pesat ni telah memberi kesan kepada kehidupan warga emas. Itu cerita pula warga emas pula. Kan? Kemudian cerita pula itu link lah, link antara, tapi tak semestinya buat ayat kesimpulan, tak semestinya. Setengah-setengah perlu, setengah-setengah tu tak perlu. Setengah tak perlu. Tapi setiap daripada sub ada kesimpulan. Setiap perenggan tak semestinya ayat dalam contoh kesimpulan, dalam contoh oleh itu, dia tak semestinya begitu. Kalau oleh itu ringkasnya, maka gitu dalam kesimpulan daripada sub tajuk. Tajuk. Kalau bahasa Inggeris, in short, to sum. So carilah dia punya perkataan-perkataan, kalau siapa yang dia bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, carilah perkataan-perkataan yang menggambarkan kita sedang membuat kesimpulan di hujung satu-satu subtitle. Okey. Okey Zita ya. Itu yang saya dapat bantu.
Okey, yang lain-lain ada apa-apa? Siti Aisyah. Okey, Fairuz. Membuat citation yang ambil artikel asal yang merujuk ke citation lain dan perangai yang sama. Tip untuk buat side daripada artikel asal yang juga merujuk citation lain. Tak berapa jelas ni. Fairuz, macam mana ni? Dia nak ambil artikel yang lain. Okey, ringkasnya begini kan, kalau kita nak cite daripada yang lain, contoh perkembangan media baru telah pun memberi kesan kepada kehidupan ekonomi rakyat Malaysia. Ekonomi rakyat Malaysia. Rujukan, siapa dia? Muhammad 21. Dan taraf hidup mereka, siapa dia? Maknanya kita yang summary-kan. Itu contoh yang boleh saya buat. Contohnya siap sekejap. Saya share kat sini kan. Saya share kat sini. Contoh. Kan. Contohnya dekat sini. Zaman kini ramai isteri bekerja membantu suami dari sudut kewangan disebabkan kos hidup yang semakin meningkat. Ini berpunca dari kos misalnya dia meningkat. Okey. Ini mungkin satu rujukan. Saya tak pasti saya menjawab soalan ke tak, kan? Kalau tak mungkin Fairul boleh tuliskan semula. Raja 2020 dan kos hidup yang semakin meningkat dan hasrat kerajaan Malaysia menjadikan Malaysia sebagai negara global, contohlah kan, global. Okay. Ini kita buat satu lagi. Kita buat statement. Yang ni maknanya kita menyusun tulisan ini. Macam Ali 2020. Contohlah kan. Contoh yang boleh saya bagilah kan. So yang ni kita tak cite directly. Tetapi kita kita letakkan ini pandangan daripada mereka lah. Pandangan daripada mereka. Ini pun boleh juga macam ini. Artikel Abu. Dalam Abu ada mention Ali. Kita nak pakai Ali itu maksudnya. Dalam artikel Abu ada mention Ali. Kita nak pakai Ali. Jadi mungkin inilah kot. Kalau begitu dalam itulah kot. Biasanya yang ini kita rujukan ni kita tak jumpa. Kita tak jumpa kat mana, biasanya gitulah, biasanya gitu. Tapi kalau boleh kita carilah. Kalau boleh kita cari rujukan yang asal, kita carilah rujukan. Kita semak dia punya rujukan dia, kita cari rujukan dia yang asal. Kita cari rujukan yang asal. Ataupun
bila kita tak payah rujuk kepada ni kan. Kita pergi kepada rujukan ahli sebab kita dah jumpa dia punya rujukan asal dia, Raja sampai 88. So kita tak perlu dah buat macam ni. Yang macam ni, kalau macam ni jarang-jarang memang kalau benda tu sangat rare dan susah nak jumpa. Okey, itu saya harap membantu Fairuz tadi. Okey, Ida silakan. Apa soalan ni? Assalamualaikum Doktor. Dalam. Saya nak tanya, kalau macam dalam proses writing ni, Ya. apa macam cara terbaik kita nak tengok gambar keseluruhan jalan cerita kita punya artikel tu. So maknanya what is the best way to arrange tu dari segi isi tu, and mapping dari macam kita daripada bacaan lepas tu macam mana kita nak letakkan dalam satu tu. I got it. I got it. Okay, thank you Doktor. Yang pertama, kita rujuk pada penyelia, minta dia baca. Minta dia baca. Kenapa minta dia baca? Sebab bila kita menulis dengan orang lain membaca tulisan kita, kan, orang lain mungkin zero knowledge ataupun 50% knowledge tentang tulisan kita. So kita bila kita menulis kita rasa dah cukup bagus dah, kan? Tapi bila orang baca, apa kau tulis ni, kan? Aku tak faham, contoh, kan? Jadi kita bagi orang baca. Sebab tu antara pihak yang perlu untuk membaca tulisan kita dan sebagai pelajar master PhD ialah penyelia membaca tulisan kita. Okey ke tak okey, dia akan tengok overview. Dia akan tengok overview. Yang kedua, kalau tak penyelia, mungkin kawan. Tapi kawan kadang-kadang malas baca, aku punya tesis pun banyak, nak baca hang punya, contohlah, kan. Tak apa. Yang ketiga, kita sendiri baca. Tapi kita baca bukan pada hari berkenaan. Lepas kita tulis, kan, lepas minggu kita baca balik. Tips, kan, lepas minggu kita baca balik. Kita baca balik, ini tak kenanya. Sebab apa? Sebab bila kita baca, kan, bila kita tengah boleh kita baca, kita rasa syok sendiri. Kan? Cuba kita tutup dulu, ataupun kita bukanlah tutup, maksudnya kita buat benda lain, cara lain. So kita baca pula. Kita baca pula. Kena tak kena. Biasanya lepas kita baca, lepas minggu kita baca, ini tak kena, ini tak betul je ni. Kan? Jadi ada penyelia, minta maaf lah, kan. Penyelia ni, kan, pun ada kelemahan lah juga, kan. Bila dia tengok, dia tak tengok big picture. Dia tak tengok big picture. So dia tengok, dia zoom satu-satu benda, masalah kecil, so macam-macam masalah. Jadi kalau tanya saya sebagai supervisor, so saya akan tengok big picture satu-satu penulisan tu. Flow dia begini, so kita kena buka minda itu, kita kena tengok big picture. Tapi kalau penyelia anda baca small picture, baca satu detail satu, tak tahulah, kan, kita dah bincanglah dengan dia macam mana. So tips saya ialah, kan, okey, saya setuju, kan, maknanya setuju sendiri lebih seminggu, kan. Memang begitu, saya pengamal pun mengamalkan begitu. Lepas seminggu kita baca balik, ini ada kurang ni, kan. Begitulah. So yang penting kita tahu big picture, kita nak tulis tentang apa. Bila kita nak tulis tentang apa, mungkin di sini tak kena, di sini tak kena, mungkin di sini tak kena. New readers, pembaca, sama ada penyelia ataupun siapa-siapa, so dia akan detect benda-benda yang kekurangan yang mungkin flow tu tak sampai. Ini tak sampai, ni ada missing. So new readers dia akan tahu. Bila kita menulis, kita rasa shock sendiri. So tinggalkan seminggu, insya-Allah nanti kita akan dapat balik apa benda yang mungkin kita terlepas. Okey, Hidayah. Ada soalan lain kalau ada? Okey. So saya rasa itu je kot, kita dah pukul 11 hari ni, saya rasa itu je kot hari ni yang dapat saya kongsikan.
hasil daripada pengalaman saya sikit-sikit lah kan. Saya tak adalah seorang expert yang menulis di jurnal Q kan, ataupun jurnal Q1, Q2, tapi sikit sebanyak pengalaman yang ada sikit-sikit ni saya cuba kongsikan untuk kita semua kan. Harap walaupun sedikit ni dapat membantulah untuk kita menulis dalam penulisan ini. Walaupun simple, tapi sebenarnya simple itu yang menampakkan kelompangan, dan jangan kita di objek ataupun di komen dengan benda-benda yang kecil. Kalau orang nak komen benda yang fundamental tak apa. Tapi kalau orang komen kita benda kecil-kecil, akhirnya kita jadi rimah dengan benda kecil. So kita elakkan perkara berkenaan dengan contohnya tadi 10 kesalahan biasa tu, kita cuba avoid daripada awal kesalahan ini supaya kita dapat tulisan yang baik. So terima kasih banyak kepada semua yang menyertai. Mudah-mudahan anda dapat GOT, graduate on time, dan menyelesaikan tulisan anda dengan baik. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menyelesaikan tulisan kita dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.